Selamat pagi Malaysia. Kalau tadi Syahidah telah membawakan perbincangan mengenai bagaimanakah nilai ringgit telah pun jatuh dan apakah yang perlu kita lakukan untuk mengukuhkan kembali nilai ringgit ini. Jadi secara spesifiknya untuk ilmu ekonomi ini, untuk topik pada kali ini kita pergi secara spesifik untuk kita melihat bagaimanakah perkembangan ekonomi di negeri Selangor, yang mana kejayaan Selangor kebanggaan negara. Jadi menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, Selangor ni merupakan salah satu negeri antara 5 negeri yang merekodkan prestasi keluaran dalam negara kasar KDNK yang lebih baik berbanding pencapaian di peringkat nasional pada tahun 2021. Selangor di tempat yang kedua. Pertama adalah Pulau Pinang dengan mencatatkan pertumbuhan 6.8%, tapi Selangor mencatatkan pertumbuhan 5%. Dan juga Selangor juga mencatatkan nilai KDNK per kapita melebihi paras nasional iaitu 47,324 berbanding paras nasional 47,324. Selangor mencatatkan 55,568. Jadi perkembangan ekonomi Selangor ini ia sekaligus mampu mempengaruhi perkembangan ekonomi negara secara keseluruhan. Jadi ia merupakan satu kebanggaan negara. Jadi untuk kita melihat secara terperinci apakah yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor, saya sangat berbesar hati hari ini bersama dengan Datuk Teng Chang Kim, Exco Industri dan juga Perdagangan Selangor, bersama dengan kita pada hari ini untuk kita menyingkap kejayaan Selangor kebanggaan negara. Baiklah Datuk, jadi tadi saya dah baca kan. Selamat pagi. Kejayaan Selangor, tahniah diucapkan kepada Kerajaan Negeri Selangor. Datuk, apakah ciri-ciri yang ada pada Selangor sehingga kejayaan demi kejayaan dicapai dari aspek pertumbuhan ekonomi sehingga ke hari ini? Datuk, silakan. Kalau berbanding dengan negeri-negeri lain di Malaysia ini, memang Selangor mempunyai ciri-ciri yang terunggul, yang berbeza dengan negeri lain. Yang pertamanya, kita mempunyai kedudukan yang strategik. Jadi ini adalah penting kalau kita lihat kedudukan Selangor ni. Kedudukan Malaysia sendiri itu adalah amat unggul sekali berbanding dengan negara lain. Di mana saya sentiasa umpamakannya, kita terletak di tengah-tengah dunia. Kita di pusat dunia. Kalau kita naik pesawat daripada lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur dalam tempoh 8 jam, penerbangannya, kita dapat meliputi kawasan seluruh dunia yang meliputi lebih daripada separuh daripada penduduk dunia ini, populasi dunia. Ya. Jadi itu menunjukkan kita pusat. Lebih daripada separuh populasi dunia dapat datang ke Malaysia, datang ke Selangor dalam tempoh 8 jam penerbangannya. Itu pertama. Dan kita berada disebabkan Selat Melaka. Itu merupakan perairan yang paling penting di mana perdagangan antarabangsa yang menggunakan kapal mesti melalui Selat Melaka, dan Selangor terletak di tengah-tengah Selat Melaka. Itu yang menyebabkan Pelabuhan Klang menjadi pelabuhan yang kedua besar di Asia Tenggara dan yang kedua besar di seluruh dunia. Itu adalah dari segi kedudukan strategik dia. Keduanya, kita mempunyai infrastruktur yang bertaraf antarabangsa. Kalau kita lihat, bukan saja kita ada lapangan terbang, kita ada 2 di Selangor, kita ada Pelabuhan Klang yang bertaraf dunia, dan kita dalam Malaysia sendiri, kita mempunyai infrastruktur yang baik dan kebanyakan dia berkembang daripada Selangor. Dari segi infrastruktur kita ada yang terbaik. Kemudian kita mempunyai satu populasi ataupun penduduk kita, pekerja kita yang multilingua, yang berkemahiran tinggi. Itu yang kalau banding dengan lain tidak ada ciri-ciri seperti itu. Sebab itu saya mengatakan ciri-ciri ini adalah asas kepada kejayaan negeri Selangor. Jadi Datuk, kalau kita melihat kepada kejayaan negeri Selangor itu, ia mesti disandarkan dengan dasar-dasar dan juga polisi-polisi yang dijalankan oleh kerajaan negeri itu sendiri. Dari aspek ciri-ciri kepada dasar tersebut, apa yang membuatkan ciri dasar yang telah pun dikeluarkan, yang dilaksanakan oleh kerajaan negeri Selangor ini membawa impak yang positif kepada negeri Selangor? Ya, sudah tentu. Kalau kita hanya ada infrastruktur yang baik, hanya ada ciri-ciri yang kedudukan yang baik, penduduk kita, pekerja kita yang berkemahiran tinggi, itu tidak mencukupi kalau kita tidak ada dasar yang progresif, dasar yang mesra. Jadi Selangor kita amat mementingkan dasar yang progresif. Kita lihat kepada kemajuan negeri-negeri lain, kita lihat kepada kemajuan negara-negara lain, melihat apakah yang kita boleh buat untuk kita sentiasa berada di hadapan, sentiasa
memastikan kita mempunyai daya saing yang setaraf dengan negara-negara yang maju. Itu yang kita selalu kejar. Kita ada benchmark yang tinggi. Bukan kita lihat kepada negeri-negeri di Malaysia, kita lihat di rantau ini, negara yang maju. Apakah dasar mereka? Apakah dasar mereka yang progresif yang patut kita contohi? Itu yang kita buat, kita lakukan. Keduanya, kita mempunyai dasar yang mesra kepada perniagaan. Sebab perniagaan inilah yang mencipta kekayaan, yang merangsangkan ekonomi. Jadi kita melihat bagaimana kita dapat menggubalkan dasar yang selesa, yang mesra untuk membantu atau memberikan fasilitasi kepada peniaga ini. Dan ini adalah penting di mana kalau kita tidak ada dasar yang mewujudkan suasana yang sesuai, yang baik untuk mereka, maka kita tidak dapat menarik pelaburan. Sama ada pelaburan daripada luar negara ataupun pelaburan dalam negeri sendiri. Dan sudah tentu progres dasar ini juga harus ada dasar yang mesra, yang proaktif, yang responsif. Bila kita tahu ada masalah daripada yang dihadapi oleh peniaga, bagaimana kita membantunya? Kita kena responsif. Kita jangan tunggu sampai masalah menjadi besar, menjadi cabaran yang terlalu besar untuk kita. Jadi kita tangani masalah. Bila kita nampak ataupun kita meramal ada masalah, kita ambil tindakan segera. Itu yang responsif. Dan kemudiannya kita ada dasar kebajikan yang tuntas untuk rakyat kita sendiri. Dari segi kesihatannya, segi kebajikan ekonominya, kita bagi seboleh-bolehnya untuk membantu, utamanya golongan yang berpendapatan rendah, kita memberikan keutamaan. Sebab itu di Selangor kita ada berbagai projek kebajikan seperti Bingkas. Kita berikan bantuan hidup setiap bulan. Kita bagi air percuma. Kita bagi bantuan dalam rawatan. Ya, kalau ada masalah kesihatan, sama ada sakit jantung, sakit pinggang, semua kita jaga. Jadi itu menjadikan dasar kita ini mesra kepada keseluruhan masyarakat. Jadi itulah penting untuk memberi galakan kepada rakyat yang duduk di Selangor. Pasca pandemik COVID-19, apakah projek-projek rangsangan yang dilakukan oleh Kerajaan Negeri Selangor untuk memastikan perkembangan ekonomi ini sentiasa berlaku dengan positif? Yang pertama sekali adalah rancangan Selangor Pertama. Ini adalah rancangan di peringkat negeri yang pertama di Malaysia ini. Sejak kita merdeka hampir 60 tahun, inilah yang saya rasa adalah satu langkah yang berpandangan jauh. Kita mengadakan satu rancangan yang khusus untuk Selangor. Dan temanya kita ada 4 tema. Ya, temanya adalah kita dari segi strategiknya, kita menjaga ekonomi, kita menjaga sosial, kita menjaga kelestarian dan kita menjaga daya tabik urus. Kita nak pastikan dalam 4 bidang ini kita memberi penumpuan untuk memperbaiki dari segi ekonomi, dari segi sosial, dari segi kelestarian dan dari segi kecekapan tabik urus. Dan juga kita nak ada matlamat yang jelas. Kita nak jadikan Selangor sebagai negeri yang lestari, berdaya huni dan juga makmur. Jadi jelas sasaran kita, matlamat kita jelas, rancangan yang komprehensif dan kita juga mempunyai projek-projek, ya, projek-projek yang strategik dengan insentif yang menarik. Projek seperti Sabda, Sabak Bernam Development Area, iaitu pembangunan sabak bernam yang berasaskan tani. Dan kemudian kita ada Selangor Maritime Gateway, iaitu kita membangunkan pesisiran Sungai Kelang. Sementara kita mendalamkan sungai, membersihkan sungai dan kita membangunkan kawasan pesisiran ini supaya dia menjadi juga daya ekonomi kita. Itu adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kita namakan sebagai IDRIS ataupun Integrated Development Region in South Selangor, atau dalam bahasa Malaysianya pembangunan serantau bersepadu Selangor Selatan, di mana kita menumpukan pembangunan yang akan datang dalam 5 tahun akan datang ni di kawasan atau di kawasan 2 daerah, iaitu daerah Kuala Langat dan juga daerah Sepang. Bukan saja disebabkan lapangan terbang kita berada di situ, bukan saja disebabkan pelabuhan Kelang itu di situ, tapi kita nak bangunkan pelabuhan Keri, pelabuhan yang baru, kawasan ekonomi khas di Pulau Keri. Kita nak bangunkan industri, nak bangunkan pelancongan dan sebagainya dengan memberikan insentif yang paling menarik untuk pelabur-pelabur datang ke kawasan ini. Jadi ini adalah satu
perancangan ataupun projek yang strategik di mana insentif dibekalkan dalam bentuk berbagai bentuk. Itu yang kita lihat, dan juga daripada itu kita untuk membangunkan industri kita ke tahap yang lebih tinggi lagi, ke tahap antarabangsa, maka kita juga menetapkan satu dasar. Kita nak wujudkan kawasan industri yang mampan, yang lestari dengan program Managed Industrial Park. Iaitu kita nak wujudkan taman perindustrian yang lestari, yang bertaraf antarabangsa. Jadi semua ni kita berikan insentif. Saya rasa itu adalah rancangan yang khusus, strategi yang khusus untuk memastikan kita dapat merancakkan lagi ekonomi Selangor. Jadi itu dia sedikit yang dapat kami kongsikan kepada anda semua berkaitan dengan apakah kejayaan-kejayaan yang telah pun berlaku di Selangor dari aspek pembangunan ekonominya. Tahniah diucapkan kepada Kerajaan Negeri Selangor. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Teng Chang Kim, Exco Industri dan Perdagangan Selangor kerana sudi bersama dengan kami semua pada hari ini dalam Selamat Pagi Malaysia berkongsi berkenaan dengan kejayaan Selangor, kebanggaan negara. Terima kasih banyak-banyak Datuk, dan kita terus